Alhamdulillah ya kawan-kawan, ada kelulut dan ada jugalah semut. Tetapi semut ni sebenarnya mendatangkan masalah sebenarnya. Hai kawan-kawan, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Lucky Bear Garden. Hari ini saya kongsi mengenai perkembangan pokok cili yang saya tanam. Alhamdulillah, inilah antara pokok cili yang saya tanam di depan rumah menggunakan teknik tanaman dalam pasu. Dan saya guna pelbagai jenis saiz pasu. Dan kita boleh nampak ya kawan-kawan, pokok-pokok cili ni sedang berbuah, berbunga, dan hasilnya bagi saya tidak menghampakan jugalah. Ini adalah sebahagian tanaman cili, pasu-pasu yang saya gunakan pelbagai saiz pasu, pasu besar, pasu kecil, pasu sederhana besar, dan pokoknya semua hidup ya kawan-kawan. Semua pokok cili yang saya tanam ni adalah daripada batch yang sama, daripada biji benih. Biji benih yang sama ya kawan-kawan, saya ambil daripada biji buah yang ada di dapur dan saya semai. Namun tahap pencambahannya adalah berbeza. Kalau kawan-kawan boleh nampak di sini, pokok ni ada lebih rendah lagi berbanding yang di sana. Rendah, sederhana, tinggi dan tinggi. Pokok yang di tengah ni antara yang paling sihat, paling subur dan buahnya paling banyak. Setakat ni lah. Lihat kawan-kawan buahnya. Kekangan yang saya dapati semasa menanam pokok cili di dalam pasu kecil ni adalah pertama sekali media tanam lah ya kawan-kawan. Media tanam ni dengan bekas ni memain peranan sangat penting, di mana apabila pokok ni semakin membesar, akarnya pun semakin banyak. Ini pun kawan-kawan boleh nampak, satu pasu ni saya tanam dua pokok. Tengok cabang Y dia pun hampir-hampir sama tinggi sebab usianya memang sama. Ini pula kawan-kawan jangan heran ya, ini adalah anak pokok ataupun biji yang lambat bercambah. Saya tak buang merata-rata, saya buang di dalam ni lah. Kalau kawan-kawan nak cabut pun boleh juga sebenarnya pokok ni, tapi saya biarkan saja di sini. Dan ini pula adalah batch yang sama dengan pokok ni. Ini pun sama batch, tapi tahap pencambahannya berbeza-beza. Dan saya pindahkan ke pasu paling kecil. Nampak tak beza pasu dia? Walaupun pasu dia kecil kawan-kawan, tengok, berbuah, berbunga juga, tetapi tak dapat nak lawan buah yang terhasil dari pasu besar ni lah. Kalau nak kata pasu besar, ini sebenarnya lagi masih lagi kecil lah berbanding kalau kita biasa tanam di dalam polybag size 16 inci kali 16 inci. Boleh dibandingkan di sini lah. Ini polybag 16 inci, ini pula pasu dalam 12 inci. Ini pun kita tarik ke atas kalau ikutkan lagi tinggi. Okey, berbalik kepada cabaran menanam di dalam pasu kecil ni. Media tanam ni sikit, ini lagi banyak, ini pun sikit juga sebenarnya. Apabila pokok ni memenuhi, akar pokok ni memenuhi pasu, akan memberi kesan kepada pokok ni lah pertumbuhannya. Dan buah bunganya pun akan berkurangan berbanding dengan pasu yang lebih besar, buahnya lagi banyak. Apabila menanam di dalam pasu,
Media tanamnya kita kena jaga dari segi kelembapan, iaitu siraman air, sama ada kita nak siram air kosong ataupun kita siram air baja AB. Namun untuk tanaman kali ini saya tak gunakan baja AB kawan-kawan. Saya gunakan baja butiran NPK biasa, dan saya boleh rumuskan ataupun bagi kesimpulan, apabila bekas ni makin kecil, kadar kelembapan di dalam ni makin cepat hilang. Dan apabila pokok ni kita lambat siram ataupun termiss satu siraman pagi ataupun petang, pokok ni akan layu. Terutamanya siraman pagi lah, sebab akan panas pada tengah harinya. Untuk kawalan serangga perosak pula, sebenarnya pokok ni saya dah asingkan kepada dua bahagian ya kawan-kawan. Pokok ni kita letakkan di sini, dan pokok sebelah ni adalah pokok yang dikategori sakit lah. Kalau kita nampak daunnya kelinting, sebaiknya kalau boleh pokok ni kita asingkan jauh. Memenangkan tempat ni pun terhad, saya bagi pemisahnya pokok limau dan pokok kari lah. Nak asing di tepi sana pun boleh juga, tak masalah. Cuma ini untuk tanaman makan sendiri, saya tak kisahlah. Kalau untuk komersial memang kita pokok seperti ini kita buang ataupun kita asingkan jauh. Sebaiknya kita buang lah untuk mengelakkan penyakit berjangkit. Menanam di kawasan terbuka memang banyak cabarannya ya kawan-kawan, terutama dari segi serangan penyakit. Dan sebelum ni pokok-pokok ni semua terkena masalah whitefly ataupun lalat putih, dan ada juga sedikit masalah mealbug lah. Namun masalah tersebut dapat diatasi selepas saya gunakan Jawa Kebun Bandar, dan saya selang 2 minggu saya dapati penyakit tu dia masih ada, disebabkan oleh masih ada semut. Dan formula untuk Jawa Kebun Bandar tu akhirnya saya campur dengan racun semut daripada brand Regen 80WG, dan akhirnya pokok bebas daripada serangan penyakit. Ini adalah selepas 3 minggu ataupun hampir sebulan saya tak sembuh sebarang racun. Nampaknya semut datang semula ya kawan-kawan, tapi serangannya tak kritikal sangat. Di bawah daun ni kita boleh nampak ada bekas hitam-hitam seperti ini. Ini adalah serangga perosak sebelum ni yang dah kering mati. Dan apabila datangnya penyakit baru seperti ini, kita akan sembuh semula lah gunakan formula yang sama. Ini adalah sebahagian baja yang saya gunakan. Untuk tanaman kali ini saya tak gunakan baja organik ya kawan-kawan, dan saya gunakan ini adalah baja subuh daripada Yaramila. Saya gunakan selepas kita semai, dan usia dalam 2 minggu kita dah mula membaja, tapi dengan kadar yang sedikit lah. Dan apabila pokok sudah berbunga, saya akan gunakan baja buah ni lah, baja bunga dan buah daripada Novatec Premium. Apabila bunganya sudah berputik menjadi buah, saya akan selang-selikan dengan baja ni lah, untuk mengelakkan bunganya jatuh ataupun tidak melekat, maupun buahnya ada busuk pangkal dan buahnya akan jatuh lah sebelum masak. Ini pula adalah baja folia. Baja folia ni kita akan sembuh ke daun setiap 2 hari sekali ataupun seminggu 3 kali, untuk kita membantu baja-baja daripada akar ni lah. Ini kita sembuh ke daun, batang, untuk bantuan lagi cepat lah untuk serapan baja. Oh ya, dari segi masalah semut ataupun serangga perosak yang menyerang daun-daun ni, alhamdulillah lah setakat ni tiada serangan lalat buah. Perangkap saya dah pasang di sana, perangkap lalat buah, tetapi nampaknya dalam perangkap tu tiada lalat buah. Bermaksud lalat buah setakat ni tiada lah. Ini pula pokok ni ada kecil, dua pasu ni. Walaupun pasu dia besar tapi pokok dia kecil. Ini antara pokok-pokok reject lah yang
Saya semai tapi tak cantik. Saya yang nak buang. Saya cuba rawat. Kalau kita nampak dari jauh, nampak sama kan tingginya. Tengok daunnya masih kuning. Kuning ni kita boleh bagi baja ni nanti ya kawan-kawan. Boron, kalsium nitrat ni. Yang ini pun, inilah bajanya. Baja ni saya boleh tabur. Sebenarnya baja ni baru sampai. Saya boleh tabur di pasu ni sikit. Dan ini pula pokok yang sama seperti ini, tetapi saya dah rawat dengan lebih bagus lah. Bagi baja dengan cukup. Ini baja seperti ini juga, tapi saya rasa pokok ni memang ada masalah yang lagi serius lah dari segi akarnya, kerana serapan baja mungkin kurang, dan penyakit pun saya rasa dah menyerang, iaitu lalat putih. Dan pokok-pokok yang sakit begini saya akan asingkan jugalah dengan pokok yang di sebelah sana. Saya akan asing untuk mengelakkan pokok-pokok yang sihat seperti ini akan terjangkit juga. Mungkin kita akan alih di sana lah, lagi jauh daripada pokok yang sihat ni. Untuk pendemugaan, alhamdulillah ya kawan-kawan, ada kelulut dan ada jugalah semut. Tetapi semut ni sebenarnya mendatangkan masalah sebenarnya. Yang paling bagus sekali adalah kelulut ni lah. Inilah sebahagian pokok cili yang saya tanam sebagai percubaan menggunakan bekas tanam daripada pasu yang kecil dan penggunaan biji benih yang kita terus ambil daripada buah, dan buah cili yang saya beli dari pasar ya kawan-kawan, bukannya cili di dalam paket. Alhamdulillah ya kawan-kawan, buahnya ada juga nampak hasil sekarang ni. Mungkin dalam 2 minggu lagi ataupun seminggu lebih akan bertukar menjadi merah lah ni. Okey kawan-kawan, kita jumpa lagi nanti. Itu saja perkongsian saya mengenai perkembangan pokok cili yang saya tanam.